Selamat pagi dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi dalam rancangan Minda Juara. Saya Aruna. Kita akan bersama-sama dalam episod ini untuk mengenali dan mempelajari bagaimana untuk menjadi seorang juara. Bukan saja daripada segi fizikal, tetapi juga dari segi minda anda. Tunggu apa lagi? Kita pergi ke dalam episod. So, tajuk hari ini adalah keyakinan diri, self-confident. Biasa kan kita dengar pasal self-confident ni, kalau adik-adik adalah atlet, pasti perkara ni akan terjadi pada adik-adik. Kalau contohnya dalam perlawanan, mesti akan kata, kenapa hari ni aku tak main best? Tak confident lah. Tiba-tiba kata, saya tak rasa selesa lah hari ni. Terus tak rasa confident. Biasa kan kita gunakan ayat ini, kalau kita rasa macam kita bersemangat, tapi tiba-tiba dah masuk dalam padang tu, kita terus tak rasa confident. Kita tengok kita punya opponent, terus tak rasa confident. Betul tak? So, apa ini sebenarnya keyakinan diri? So, keyakinan diri ni kalau kita tanya balik dengan diri kita sendiri. Contohlah, sebab adik-adik ni pelajar-pelajar dekat sekolah kan. So, biasanya kalau dekat sekolah kan, kita ada subjek yang kita suka. Betul tak? Ada bahasa Melayu, ada bahasa Inggeris, ada matematik. Tapi bila kita suka dekat bahasa Melayu, tapi mungkin kita tak suka kat matematik. Especially atlet-atlet ni kan, susah sikit nak suka kat matematik kan. Kita ni bukannya orang kira-kira. Betul tak? So, bila kita pergi bahasa Melayu tu, laju je kita nak pergi kelas. Tapi bila sampai matematik je, kita menyelinap, pergi mana-mana, tak tahu kita nak pergi mana. Sebab apa? Maksudnya kita rasa yang kita belum cukup bagus untuk dalam matematik tu. Betul tak? Selalu kalau cikgu tanya soalan, kita tak bersedia. So, jadinya apa akan terjadi? Terus kita rasa kurang confident, dan bila kita kurang confident, kita takkan dapat melakukan yang terbaik. Betul tak adik-adik? So, maksud keyakinan diri ini adalah simple saja. Kita mengikut kemampuan kita untuk membuat sesuatu latihan atau tugasan dengan secara terbaik. Maksudnya apa yang awak boleh buat dalam aktiviti itu secara terbaik. Kalau awak boleh menyepak, itulah yang terbaik untuk anda boleh buat. Betul tak? Kalau anda boleh buat banana chip contohnya. Kalau macam saya boleh menjaring dengan terbaik. Maksudnya saya ada confident untuk saya menjaring. Even dengan tutup mata, saya masih boleh menjaring bola jaring itu dalam gol. Kalau contoh sesiapa yang boleh main volleyball, dia kalau kena spike pun dia masih lagi confident untuk nak defend. So, ini yang kita panggilkan confident. Maksudnya kita mampu membuatkan sesuatu dengan berjaya. Tak semestinya kita akan confident dengan semua benda. Tak semestinya kita bagus untuk semua benda. Betul tak? Dan kalau kita tahu, kalau kita ada high confident, maksudnya prestasi kita akan meninggi. Betul kan? Kalau kita ada low confident, hari itu kita rasa tak berapa nak bagus, kita nak pergi berlawan, technically kita tak akan dapat perform dengan yang terbaik. Kita tahu dekat depan gol tu macam itulah kita kena sepak. Tapi sebab kita dah tak ada confident, kita takut dengan pihak lawan kita, terus tak jadi nak sepak bola. Bola terus naik atas contohnya. Nampak tak adik-adik? Kenapa confident ni sangat penting? TV KPM. Didik TV KPM. Okey adik-adik, tadi kita dah tengok dah kenapa kita perlu ada self-confident tu. Kenapa keyakinan diri tu sangat penting untuk dalam prestasi sukan. Betul tak? So, bila kita tengok balik, apa yang sebenarnya menyumbangkan kepada self-confident ni, kepada keyakinan diri? Ada banyak perkara yang berlaku dalam persekitaran kita, betul tak? So, ada perkara-perkara ini yang sebenarnya secara tak langsung atau langsung menyebabkan confident anda, keyakinan diri anda sebenarnya meningkat. So, ini adalah yang kita nak tengok. Bagaimana kita boleh menyumbangkan untuk keyakinan diri kita. Yang pertama adalah pencapaian prestasi.
Maksudnya, cuba adik lihat balik. Dulu masa first start main sukan tu, pandai tak nak sepak bola? Pandai tak nak menjaring bola? Pandai tak nak pegang kayu stick? Kan? Tapi sekarang hampir mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kita dah berlatih, kita dalam sukan tu. Sekarang pasti kita dah pandai. Betul tak? Sebab kita dah mencapai satu prestasi. Daripada tak tahu, kita sudah sampai tahu. Maksudnya ini adalah faktor luaran di mana kita mengambil masa untuk melakukan sesuatu dan bila sampai masanya, kita dah ada keyakinan untuk membuat daripada kosong sampai jadi 100% mungkin sekarang. Okey, yang itu yang pertama, pencapaian prestasi. Kena sentiasa ada. Kalau kita sentiasa berusaha untuk tahu apa benda yang kita nak capai, pasti akan membantu kita. Yang kedua adalah kita dah capai prestasi untuk diri kita sendiri. Cuba tengok untuk kita, tengok kejayaan orang lain. Adakah kita membantu untuk kejayaan orang lain? Contohnya, dalam pelajaran ke ataupun dalam sukan. Kita ajar adik-adik junior kita untuk baling bola. Kita ajar adik-adik junior kita untuk sepak bola contohnya. Dan bila adik-adik junior itu dah pandai main, dia dah pandai buat teknik dengan betul, bangga tak adik-adik? Bangga kan? Sebab apa? Kita dah boleh membantu seseorang, sebab kita dah boleh menurunkan ilmu kepada seseorang. Dengan secara tak langsung, adik akan lebih confident, lebih yakin sebab adik dah tahu macam mana nak buat benda tu. Dah boleh mengajar, itu yang penting sebenarnya. Bila kita dah boleh mengajar, yang pastinya kita dah tahu apa benda yang kita nak mengajar. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah pujian. Ini yang paling selalu kita dengar. Coach akan kata, bagus awak main hari ini. Teknik awak sangat cantik. Sepakan awak memang terbaik. Awak punya tackle memang awesome. Bila kita mendengar pujian-pujian ini, apa yang terjadi pada diri kita? Yang pertama adalah kita rasa, yes, saya dah buat yang terbaik. Apa yang saya buat adalah betul. Bila kita melakukan sesuatu dan kita dapatkan pujian, maksudnya kita faham jalan kerja kita adalah sesuatu yang bagus. Betul tak? Bila kita dengar kat rumah contohnya, mak kata, rajin anak aku ni sidai kain, rajin anak aku ni basuh pinggan mangkuk. Bila mak puji, banyak tak kita nak buat? Kita rasa macam, best lah nak buat, mak nak puji lagi. Mungkin kita akan ada dapat ganjaran. Betul tak? Itu yang kedua, pujian. Bila kita dengar lagi banyak pujian, maksudnya kita punya keyakinan diri akan naik. So, bila orang puji, kata terima kasih. Sebab orang tu puji, sebab anda dah buat dengan betul. Betul tak? Alright? Yang keempat pula adalah faktor di mana pengalaman melihat. Mungkin kita belum lagi bermain di peringkat kedunia. Kita belum lagi bermain di peringkat kebangsaan. Tapi mungkin kita dah bermain di peringkat MSSM sekarang ni. Atau di peringkat sekolah, peringkat daerah. Tak kisah peringkat mana pun. Tapi kita dah ada pengalaman melihat macam mana kejohanan tu berlaku. Betul tak? Cuma apa yang akan berbeza? Kita punya pihak lawan saja akan berbeza. Intensiti pihak lawan kita saja akan berbeza. Betul tak? So kalau kita dapat ada pengalaman melihat, kita tahu apa yang kita akan pergi, apa yang kita akan buat, secara tak langsung, kita punya keyakinan diri akan naik. Betul tak? Daripada langsung tak tahu, tapi kita tahu serba sedikit. Dan keyakinan kita akan jadi tinggi juga. Kita tak takut. Ini adalah faktor-faktor luaran. Di mana ada 4 faktor luaran kan? Kita dah cerita tadi. Ini adalah 2 faktor dalaman. Di mana faktor yang pertama adalah keadaan fiziologi kita. Macam mana body kita react? Contohnya adik tengok saya. Relax tak saya? Saya rasa tenang, saya berborak dengan anda. So saya rasa sangat confident untuk borak depan TV ni sebenarnya. Sebab apa? Saya rasa saya boleh melakukan yang terbaik. So bila kita ada dapat satu respon daripada badan kita mengatakan yang kita kata, okey, saya relax, saya tak takut, I'm very good. Secara tak langsung, keyakinan diri anda akan meningkat sebab anda tak takut. Itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada keadaan emosi kita. Okey, keadaan emosi kita. Kalau kita takut, kita gusar, kita bimbang, nervous tak tentu, jantung nak keluar daripada dada dah contohnya. Bila itu terjadi, apa akan kita sampaikan maklumat kepada otak kita? Tak selesa lah, aku tak boleh lah, macam mana ni? Padahal dah 4 tahun kita training contohnya. 3 tahun kita training untuk nak pergi kejohanan tu. Kita nak pergi kejohanan MSSM. Pagi, petang, siang, malam kita dah training. Habis-habis, pulun dah. Tapi apa jadi? Bila kita sampai kat sana, kita rasa nervous. Kita rasa tak boleh nak buat. Dan automatically kita akan lupa segala benda yang kita belajar. Sebab apa? Perasaan dan fiziologi kita, emosi kita dah mengawal diri kita. Nak balik masuk dalam game, sekurang-kurangnya akan ambil masa 5 ke 6 minit untuk adik-adik nak settle. Lama kan? Rugi kan masa tu? So ini adalah 6 faktor yang kita kena lihat. Kalau adik-adik perasan daripada sekarang, orang puji saya lah, kata terima kasih. Oh, aku dah pandai sebab aku dah biasa tengok perkara ni. Time-time ni lah adik akan gunakan untuk tengok YouTube. Sebab apa? Kita boleh ada banyak resources sekarang ni di mana kita boleh tengok macam mana pemain-pemain antarabangsa membuatkan sepakan tu.
membuatkan penalti tu sebab dia akan tunjuk macam mana nak buat teknik tu. Betul tak? So gunakan masa ini untuk melihat dan mengambil pengalaman itu sebenarnya. So ini adalah 6 faktor yang adik-adik kena ingat. Alright adik-adik, tadi kita dah tengok apa faktor-faktor yang menyumbang untuk keyakinan diri kita. Pastikan adik lihat dan tengok benda perkara-perkara itu. Yang kedua adalah macam mana kita nak meningkatkan keyakinan diri kita. Pasti ada cara dia kan? Saya nak sharekan 5 perkara. Ada 5 tips untuk adik-adik. Kalau adik dah pandai buat 5 perkara ini, saya rasa dalam masa yang terdekat, dalam masa akan datang, adik dah boleh menguasai keyakinan diri ini sebenarnya. Itu yang penting. Alright, okay? Yang pertama adalah jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Ukur baju di badan sendiri. Kenapa itu sangat penting sebenarnya? Kan? Kalau kita saiz XL, boleh ke kita nak pakai baju S? Saiz S? Tak boleh kan? Susah kan? So, kelebihan kita, kekuatan kita adalah kita yang punya. So, kalau hari ni kita pandai, kita boleh buat fitness, kita boleh lari 45 minit dengan tak ada masalah. Itulah kekuatan adik. Tak semestinya orang sebelah tu boleh lari sama pace, sama laju. Tak mungkin. Ataupun mungkin, tapi mungkin orang boleh pergi lebih. So, tanya dengan diri sendiri, apa yang kelebihan anda dan kekuatan anda sebenarnya? Dan apa kekurangan anda? Itu yang penting. Alright? Bila kita tahu apa yang kita mampu buat dan kita buat dengan cara terbaik, kita akan jadi lebih confident. Betul So, tengok balik, adakah kita cuba membandingkan diri kita dengan orang lain? Yang kedua, persediaan. Ini sangat penting sebenarnya. Kalau let's say kita nak pergi exam, kalau kita nak pergi competition, takkan pagi tu baru kelang kabut nak cari kasut, nak cari baju, nak cari semua benda. Kita akan bersedia daripada malam tu. Betul tak? Kita dah siapkan baju kita dah siapkan jersey kita dah buat persediaan. Persediaan ni sangat penting. Contohnya kalau adik rasa 5 minit yang pertama masuk pertandingan, adik akan rasa bimbang, adik rasa belum settle down lagi. Maksudnya 5 minit yang pertama tu lah adik kena buat persediaan. Okey, saya masuk dalam gelanggang. Okey, saya tarik nafas. Okey, saya akan bersedia macam ni. So, bagi tahu diri sendiri apa yang perlu anda buat. Jangan hanya pergi dengan melulu tanpa persediaan. Bila tak ada persediaan, apa akan jadi? Kita akan jadi kurang berkeyakinan. Sebab apa? Tiba-tiba opponent akan datang dengan lebih laju contohnya. Kita tak bersedia. Okey? Itu yang kedua. Kena bersedia. Yang ketiga adalah fokus kepada yang positif. Kenapa sangat penting kita kena fokus kepada yang positif? Sebab kalau kita hanya asyik cakap pasal negatif je dengan diri kita, kau tak boleh, kau tu, kau ni, alright, asyik marahkan diri sendiri, kau tak layak dan sebagainya. Apa akan jadi dengan diri kita? Kita sendiri tak percaya pada diri kita sendiri. Sentiasa fokus kepada positif. Oh, aku dah boleh buat dah 50 kali hari ni. Bagus. Puji diri sendiri. Oh, saya dah boleh lari 45 minit dah hari ni. Bagus. Saya rasa puas. Saya dah boleh lari 2.4 hari ni. Very good. Maksudnya, fokus kepada yang positif. Bila kita sentiasa fokus kepada positif, maksudnya keyakinan diri kita pasti akan naik. Dan yang keempat adalah matlamat yang jelas. Adik mesti kena ada hala tuju. Kenapa nak buat aktiviti ni? Kenapa nak buat fitness ni? Kenapa nak buat benda tu? Mesti kena tahu. Kenapa nak buat aktiviti tu? Kenapa nak kena kuruskan badan? Adakah bersesuaian dengan sukan anda? Adakah saya nak naikkan berat badan saya? Adakah bersesuaian dengan sukan saya? Ini semua sangat penting. Matlamat kena jelas. Kalau tidak, tiba-tiba kurus, balik semula dekat sukan. Contohnya awak rugby. Badan kena sasa. Tapi balik-balik dah kurus. Muscle mass semua dah hilang. Kena langgar, melayang 20 km. Contohnya. Kan? Tak bersesuaian. So, matlamat kena jelas. Jangan pula awak yang jenis yang sprinter kena lari laju. Tiba-tiba naik 20 kilo. Macam mana nak lari? Tinggallah kat belakang. Betul tak? Alright? Dan yang last sekali, kalau kita dah ada matlamat, pastikan matlamat tu boleh dicapai. Itu yang sangat penting. Jangan buat kerja separuh jalan. Macam orang tua-tua kata, jangan tinggalkan kerja separuh jalan. Sebab apa? Bila kita dah start, kita kena habiskan. Baru kita ada satu kesinambungan. Baru kita rasa puas. Okey, saya buat, saya boleh habiskan. Maksudnya baru kita akan ada keyakinan diri.
So pastikan 5 perkara ni adik dah start buat daripada hari ni. Okey? Jangan bandingkan diri anda dengan orang lain. Pastikan anda buat persediaan. Yang ketiga adalah mesti kena fokus kepada yang positif. Yang keempat adalah matlamat yang jelas dan yang boleh dicapai. Okey adik-adik, ini 5 perkara mesti kena ingat. Didik TV KPM. Didik TV KPM. So kesimpulannya adik-adik dah tahu kan macam mana apa yang faktor-faktor yang menyumbangkan untuk keyakinan diri, dan ada 5 perkara yang adik dah kena start buat. Okey? 5 perkara daripada mulai hari ni adik dah kena start buat supaya meningkatkan keyakinan diri. Yang pasti adik kena tahu keyakinan diri ni bukannya magic. Okey, dia tak akan terjadi secara tiba-tiba. Dia mengambil masa sama macam kita ada duit dalam ATM. Betul tak? Ada berapa ringgit? RM20, RM50, RM100. Kalau saya ada RM20, boleh tak saya nak keluarkan RM50? Tak boleh kan? Kalau saya ada RM100, boleh tak saya nak keluarkan RM200? Ada tak kita pergi bank hari-hari? Tak kan? Kita akan pergi bila kita perlu. So bila kita menyimpan ni seolah-olah kita akan menggunakannya pada hari dan ketika yang memerlukan. Sama juga dengan keyakinan diri, kita akan gunakan bila kita perlukan. Tapi sebelum tu kita kena start menyimpan. So biasakan diri untuk mencabar diri adik-adik. Biasakan dengan perkara yang adik-adik tak biasa. Jangan takut, jangan lari. Sebab keyakinan diri ni akan datang dengan bila kita mencuba. Lagi banyak kita mencuba, lagi banyak kita gagal, lagi banyak yang kita belajar sebenarnya. So ingat adik-adik, pastikan buat perkara-perkara ini supaya keyakinan diri anda naik. Dan selepas ni mungkin saya berharap yang adik-adik takkan lagi lah kata saya tak ada confident lah, saya tak bersedia dan sebagainya. So gunakan teknik-teknik ini untuk menaikkan semangat anda dan keyakinan diri anda. Okey adik-adik, kita dah tahu apa kesimpulan dan sebagainya. So ini adalah soalan kerja rumah untuk anda. Saya pasti anda akan ingin mencuba soalan ini dan cuba tanya dengan diri sendiri atau tuliskan 3 perkara atau aktiviti yang anda boleh lakukan dengan terbaik. Apa yang anda boleh lakukan dengan terbaik? Kemudian tuliskan kenapa anda dapat melakukan perkara ini atau aktiviti tersebut dengan terbaik. So jangan lupa untuk buat soalan ini kerana ini akan membantu untuk melihat sejauh mana kita dah pergi. Okey adik-adik, kita dah sampai ke penghujung episod hari ini. Saya berharap adik-adik dah belajar banyak perkara. Jangan lupa, keyakinan diri sangat penting. So pastikan adik membuat kerja-kerja rumah ini dan pastikan revise balik kerja-kerja ini supaya anda tahu kenapa keyakinan diri ini sangat penting. So itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di episod akan datang. Saya Aruna dan ini Minda Juara.